Wahhab, Ya Wahhab. Tapi duk ulang-ulang, sebab kita tengok ada sahabat kita suka ulang tapi tak belajar juga. Bila orang ngajar akidah tak belajar juga kan. Mengajar dia tak belajar, dia sibuk nak beratib, berzikir. Yang penting kita faham. Kita jaga kita. Itu sekarang ni kata punya ayat. Betul ke itu? Kita jaga kita. Okey? Jadi kita fokus kepada menjelaskan. Dan kita sendiri kena jelas dulu. Kita kena jelas dahulu. Jadi berzikir Ya Wahhab. Jangan banyak sangat berzikir tapi tak belajar. Bila ada kelas pun tak belajar juga. Jadi apa faedah beratib itu? Lama-lama dia pun terpengaruh. Okey? Jadi kita fokus untuk ambil ilmu, hilangkan kejahilan, dan kita beri penjelasan kepada masyarakat, menganggapnya sebagai satu tanggungjawab, dan terus jalan insya-Allah dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat kepada semua. Jadi kita menggunakan mansyah tersebut dan kaedah tersebut dalam berinteraksi, insya-Allah. Kemudian kita sambung balik atas. Itu Maulana Raziz kata, saya tak kata tu. Buku pun malas nak print out. Saya tak katalah. Tapi hati kata juga. Jadi sebab itu kalau kelas online ni print out, jangan pakai PDF je. Print out. Berapa ringgit print out? Berapa sen saja? Berapa sen saja print out. Biar buku fizikal ada, jangan PDF. Kan? Kalau belum sempat, tak apalah. Tapi kalau dah berhari-hari, masih PDF lagi, tak patut. Kan? Sebab benda perlu catat, benda perlu tulis. Dia punya nilai sentimental dengan dengan buku fizikal ini. Dia PDF ni kita letak RM7 je pun. Boleh buat 10 hadiah ke orang lain. Jadi dia kena beza. PDF ni kita simpan. Saya pun pakai PDF. Tapi PDF ni kita pakai untuk rujukan sementara. Rujukan segera. Kita kan nak berjalan, nak buat kitab banyak payah. Yang itu PDF lah. Kadang orang tanya, kita search. Tapi untuk belajar, bukan PDF kan. PDF tak boleh. Print. Buku fizikal. Boleh catat. Dia ada roh itu. Buku tu akan jadi teman kita. Ada roh kita. Okey. Seterusnya. Sambung. Walahiz. أنه يوجد فرق عظيم بين مطلق العلو وبين جهة العلو فالذي ورد في الشرع ويجب على المسلم أن يؤمن بها هو أن الله تعالى علي وهذا مطلق العلو أما أن يقال إن الله تعالى في جهة من الفوق فلم يرد بل هو باطل لا يجوز اعتقاده ولذلك نفى أبو جعفر الطحاوي الجهات كلها عن الله تعالى ولو كانت جهة العلو ثابتة في حق الله تعالى فما الذي يمنع الطحاوية من التصريح بها أو استثنائها من سائر الجهات أما تأويل كلامه لا لدليل بل لمجرد اتباع هوان والقول إنه أراد كذا ولم يرد كذا فما هو إلا تحريف. ولاحظ dan perhatikanlah lahiz, renungkanlah. Ini. Perhatikanlah, renungkanlah bahawasanya ada perbezaan yang besar di antara mutlaqil ulu wa baina jihatil ulu. Bila Allah Ta'ala menyatakan dirinya itu yang maha tinggi, ta'ala Allahu amma yusyrikun, fata'ala Allahul malikul haq, maha tinggi Allah.
Jadi tinggi ini dia ada hissi, dia ada maknawi. Semalam saya pun dah sebut ayat apa? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ada beza. Ada apa? Ada beza antara fauqiyah hissiyah dengan fauqiyah ma'nawiyah. Begitu juga ada beza mutlaqul ulu, kita kata yang tinggi, dengan kita berkata yang berada di atas. Ada beza. Ali itu makna yang tinggi. Maka kita kata yang tinggi dimaksudkan adalah yang tinggi pada kedudukannya, yang tinggi pada kekuasaannya, yang tinggi pada kekuasaannya. Makna itu lagi besar daripada jihah. Adakah sesuatu itu akan digambarkan hebat apabila dia itu dikatakan berada di atas daripada sesuatu yang lain, berada daripada segi jihah, daripada segi masafah. Sesuatu yang berada fizikalnya di atas berbanding sesuatu yang fizikalnya berada di bawah. Maka adakah itu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan kebesarannya? Tidak. Untuk menyatakan kebesaran yang tinggi sudah tentu bukan jihah, bukan zat, tetapi yang tinggi kedudukan. Maka barulah impak ayat itu menyusuk ke dalam hati. Bukan Allah nak terangkan dia ada kat mana. Adanya Allah di mana tidak menunjukkan kepada kebesaran. Allah dalam Al-Quran nak menerangkan kepada kebesarannya. Kebesarannya. Sebab itu bezakan antara mutlaqul ulu. Satu perkataan ulu tinggi secara mutlak. Satu lagi tinggi dengan makna berada di atas. Ada beza yang sangat besar. Sebab itu kitab ni namanya Al-Farqul Azim. Maka falladhi warada, maka yang datang dalam syarak dan yang wajib atas orang Islam an yu'mina bihi, beriman dengannya. Apa dia? Yang wajib orang Islam beriman, Allah itu maha tinggi ali. Inilah yang dimaksudkan dengan mutlaqul ulu. Adapun bahawasanya dikatakan sesungguhnya Allah itu berada di arah bahagian atas, falam yarid, mana ada? Ini selalu kita ulang hujah ni. Jadi kita akan hujahkan kepada mereka, kalau kamu betul-betul ingin mengikut salaf, cuba bagi tahu mana salaf mengatakan perkataan exactly dengan pemahaman yang sama. Allahu fi jihatil ulu. Dalam Quran mana ada? Kita pula yang pergi tambah syarahan dia. Syarahan tu daripada kamu. Fauq kita tambah dengan perkataan jihah. Ayat tu kata wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Mana ada ayat ini berbunyi wa huwal qahiru min jihatil fauqi ala ibadihi. Jadi min jihatil fauq itu pun dah berlaku tasarruf pada ayat Quran yang kamu marah Asy'ariyah buat yang kata takwil ni tasarruf. Jadi ayat wa huwal qahiru fauqa ibadi, kalau betul-betul nak mengikut salaf, biarkan ayat tu seperti itu. Tetapi kita pergi maknakan fauq itu dengan makna jihah. Sedangkan fauq juga ada makna ma'nawiyah. Jadi apa beza dengan Asy'ariyah yang memaknakan sesuatu lafaz dengan lafaz yang tertentu? Dan daripada segi itu sama, cuma yang ditakwil. Sebab itu kita selalu sebut bahawasanya ini adalah apa? Ini adalah merupakan sesuatu yang menyeleweng daripada salaf. Bal huwa batilun, bahkan dia tak betul. La yajuzu i'tiqaduhu, tidak harus beriktikad dengannya. Walidzalika, oleh yang demikian itu
telah menafikan Abu Ja'far At-Tahawi semua jihad daripada Allah. Tengok, Imam Tahawi telah menafikan jihatus sit, 6 jihad daripada Allah. Semua, atas, bawah, depan, tak ada. Walau kanat, kalaulah jihad yang tinggi itu sabit bagi zat Allah. Maka kalaulah Imam Tahawi yang salaf ini beriktikad bahawasanya jihad itu sabit bagi Allah, maka apakah yang menghalang Al-Imam Tahawi daripada menyebutnya secara jelas? Ataupun apakah faktor yang menghalang Al-Imam Tahawi daripada mengecualikan jihad atas itu daripada semua jihad? Tapi Imam Tahawi dalam matanya menafikan jihad mutlak. Kalaulah Imam Tahawi yang salaf ini memang beriktikad dengan iktikad jihad fauqiyah, maka paling kurang dalam matan itu beliau mengatakan maha tinggi Allah daripada semua jihad kecuali jihad yang atas. Ada tak perkataan kecuali jihad yang atas? Tak ada kan? Beliau telah sorehkan lagi jihatus sit. Bukan sekadar sebut jihad arah, bahkan beliau sebut jihad yang 6. Titik, mati dah. Perkataan tu dah mati. Titik. Tak boleh takwil. Saya dah sebut semalam, matan akidah Tahawiyah ini, dia bersifat mufassal. Jangan pandai nak mentakwilkan. Ini tengok kata Syekh Said Fodah. Ada pun. Sebab memang ada orang yang mana mengoperasikan kitab akidah Tahawiyah ini dan cubaan menyelaraskan dengan i'tiqad mereka. Dan kata beliau, wa amma ta'wilu kalamihi, dan adapun mentakwilkan perkataannya Imam Tahawi tanpa berdasarkan dalil, bahkan semata-mata mengikut hawa dan berkata sesungguhnya Imam Tahawi bermaksudkan ini dan tidak memaksudkan ini, maka semua itu tidak lain, tidak bukan hanyalah tahrif semata-mata. Maka hanyalah tahrif semata-mata. Semalam tambih tentang perkara ini pun telah dinyatakan. Sebab kitab ini memang ditulis untuk bayan. Kitab ini dah bayan dah jelaskan dah. Maka tiada bayan takdir tambahan lagi atas daripada itu. Kemudian beliau menyebut tentang jihawiyah. Orang yang mengisbatkan jihad bagi Allah ni dia ada, cuba tengok. Falladhi yusbitul jihata fi haqqillahi ta'ala yaqa'u fi amrayni. Al-awwalu wasfullahi ta'ala bilafzin lam yarid fi kitabin wala fi sunnatin wala warada an tabi'in la siyama wa anna alladhina yadda'una annahum salafiyuna يقولون لا نصف الله إلا بما ورد عن الله ورسوله ثم تراهم أول الناس يخالفون ذلك. الثاني أن هذه اللفظة تحمل معاني فاسدة لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى لما تحويه من نقص. قال أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر والكون في الجهات وصف ملازم للبشر وهو بعد هذا يدل على نقص وليس فيه دلالة على الشرف فالذي يسكن في الطابق العاشر مثلا لا يلزم أن يكون أشرف من الذي يسكن في الطابق الثاني ولا توجد دلالة شرعية ولا عقلية أن المكان العالي أشرف من المكان الواطي فإثبات جهة العلو إنما هو تحكم واتباع للهوى. Tengok ini kena faham molek-molek. Maka bermula orang yang mengisbatkan jihad pada hak Allah Ta'ala, jatuh ia, terjerumus ia dalam dua perkara. Orang yang mana mengisbatkan jihad bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sebenarnya telah terjerumus dalam dua poin, dua perkara. Pertama,
Pertama, telah mensifatkan Allah. Yang pertama, mensifatkan Allah dengan lafaz yang tidak warid dalam kitab dan as-sunnah. Tidak warid. Perkataan jihah itu tidak warid. Tidak warid, tidak datang di dalam kitab dan tidak juga di dalam sunnah dan tidak daripada tabi'in. Apatah lagi orang yang mendakwa diri mereka itu salafi, mereka sering mengucapkan, kami tidak akan mensifatkan Allah melainkan dengan perkara yang warid, yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kamu juga yang berbangga bahawasanya kami ini adalah golongan dalam bab sifat tidak akan mengisbatkan pada Allah benda yang tak ada dalam Quran, tak ada hadis. Kamu yang berbangga dengan perkara ini. Tetapi summa narahum awalan nasi yukhalifuna zalika. Kemudian nampaknya kami lihat kamu, kemudian kamu lihat mereka adalah orang yang pertama bercanggah menyalahi perkara yang didakwa itu. Jadi kamu berbangga sebagai berada di atas manhaj yang berpaksi di atas Al-Quran dan As-Sunnah dalam ayat sifat, sama sekali tidak akan melakukan pencerobohan dan ketenteraan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kami semata-mata menisbahkan kepada zat yang ali, sifat yang dia telah mengisbatkan kepada dirinya. Maka di mana isbatnya jihad dalam Al-Quran dan Sunnah? Mana isbat jihad tu daripada Al-Quran dan Sunnah tu di mana? Dan tidak juga datang daripada tabi'in. Maka biarkanlah ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Biarkan dia dengan zahirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya lafaz ini maksudnya jihad, mengandungi makna-makna yang salah, yang tidak harus menisbahkannya kepada Allah. Sebab apa? Jadi kita bukan hanya dakwa, kita bagi sebab. Kerana lafaz ini mengandungi kekurangan. Qala Abu Ja'farin At-Tahawi, telah berkata oleh Abu Ja'far At-Tahawi, barang siapa mensifatkan Allah dengan satu makna, dengan makna daripada makna-makna bashar, maka sesungguhnya telah kafir ia. Ini nukilan. Kita bukan nak kafirkan dengan sembrono, dengan semata-mata, tetapi ini kaedah umum yang telah disebutkan. Adapun tugas nak mengkafirkan tu bagi kepada mufti. Jangan sibukkan diri dengan takfir. Kita sibukkan diri dengan memahami apakah tuntutan Allah terhadap diri kita. Jadi Syekh Said Fodah telah bawa satu dakwaan. Dakwaan bahawasanya sifat jihah ini adalah sifat yang mengandungi elemen basyariah. Dan juga di dalam sifat itu ada kekurangan. Ini dakwaan. Kemudian beliau membawa petikan tentang bahayanya mereka yang beriktikad dengan menisbahkan sesuatu kemiripan ataupun ciri-ciri, makna itu boleh juga ciri-ciri manusia pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan sekadar membawa dakwaan, diteruskan dengan penghujahan. Wal kaunu, dan bermula alam.
berada di dalam arah. Wal kaunu fil jihati, bukan. Wal kaunu bukan terjemah alam. Kita terjemah begini, wal kaunu fil jihati, keadaan berada di dalam arah. Itu terjemahan dia. Dan keadaan berada di dalam sesuatu arah merupakan sifat yang mesti bagi manusia. Dia, kalau kita belajar dalam mantik ni, dia ada wasfun lazimun, mulazimun. Dia ada apa? Wasfun mulazim. Dia ada yang apa? Munfakik, munfakkun. Dia ada wasfun munfakkun. Dia ada wasfun lazimun. Wasfun munfakkun, wasfun mulazimun. Satu wasaf. Ada sesuatu sifat yang dia dengan mausuf ini talazum. Talazum ni maksudnya dia tak boleh wujud tanpa lazim tersebut, tak boleh. Sebab itu kita belajar mantik, kan. Dia ada satu wasfun mulazim, tak boleh berpisah, tak boleh. Kalau contohnya hitam, putih, itu bukan wasfun lazim kepada manusia. Ada orang hitam, ada orang putih, ada orang kuning, ada seorang matang. Itu bukan wasfun lazimun. Tapi kalau natiq, dia adalah wasfun lazimun. Jadi nak bagi tahunya bahawasanya arah ini, berada dalam arah ini merupakan satu sifat yang lazim. Tidak boleh berpisah. Dia bersifat talazum. Lazim dan malzum bagi manusia. Wahuwa. Dan dia itu al-kaunu fil jihah. Al-kaunu fil jihah, wa huwa tu al-kaunu fil jihah. Dan berada dalam arah itu selepas ini. Selepas ini maksudnya dia adalah wasfun mulazimul lil bashar. Maksudnya al-kaunu fil jihah ini, satu, dia adalah wasfun mulazimun lil bashar. Dan selepas itu, maksudnya selepas kita kata dia adalah sifat yang lazim bagi manusia, apa lagi? Dia menunjukkan kepada kekurangan. Jadi selalu dimomokkan bahawasanya kalau kita tidak mengatakan, tak sebut ayat itu, kita sebenarnya dalam khalaf juga sebenarnya ada tafwid. Kena ingat. Seperti mana dalam takwil ada tafwid, begitu juga dalam tafwid ada takwil. Dalam tafwid ada takwil ijmali. Dalam takwil tafsili ada tafwid. Dua-dua ada. Maka kita mengatakan, selalu dimomokkan, kalau kamu tak tahu di mana Tuhan itu tinggal, maka itu aib pada akidah. Tidak aib. Kalau tidak tahu hakikat Tuhan, maka aib pada akidah tidak. Kan? Dia menunjukkan ketinggian akidah. Kejahilan menunjukkan tingginya zat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak mampu mengidrakkannya. Itu ketinggian, bukan menunjukkan kerendahan. Begitu juga mengatakan Allah itu di atas. Dia kata mengatakan Allah itu di atas ataupun keadaan Allah itu di atas menunjukkan kepada tinggi. Berada di atas daripada segi kedudukan, daripada segi tempat. Bukanlah dalam uruf manusia pun, orang yang ada di tingkat nombor 3 bukan makna dia lagi mulia daripada orang ada di tingkat nombor 2. Jadi kemuliaan itu bukanlah diukur pada tempat. Jadi sebab itu tak penting untuk satu orang itu mengisbatkan. Bila Allah tak pernah bercerita tentang tempat, maka kita tahan diri. Itu yang dimasukkan dalam takwil ada tafwid. Jadi kalau kita kata, kalau begitu, kalau Allah bukan di atas, Allah di bawah lah. Tak. Berada di atas, di bawah ni adalah benda yang malzum bagi manusia. Manusia yang mana dia tak boleh tidak berada di atas, tidak berada di bawah sesuatu. Ada dua benda, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, duduk di tepi. Itu semua, kalau begitu maka begini, kalau itu maka ini.
Itu semua apabila otak kamu masih melingkari, dipanggil qiyasul syahid bil ghaib. Oleh kerana otak itu masih nak mencari-cari tasbih dengan Allah, dengan makhluk, maka itu yang bila bukan atas, makna di bawah. Kalau paling kurang duduk di tepi, paling kurang duduk di kanan, paling kurang duduk di kiri, duduk di belakang, duduk di depan. Jadi kenapa otak itu dia tak boleh nak fikir? Kalau tak atas mesti bawah, kalau tak bawah mesti kanan, kalau tak kanan mesti kiri. Sebab otak itu telah ada palitan. Palitan apa? Mengkias benda yang gaib dengan benda yang syahid. Mengkiaskan Allah dengan bashar. Maka itulah yang kita kata dalam takwil ada tafwid. Allah bagaimana? Allah tidak disifatkan semua jia, bagaimana? Allah saja yang tahu. Itulah tafwid. Itulah akidah yang kukuh, kan? Bukan maknanya bila kita tak boleh nak tahu di mana, maka mati terus. Bila tak tahu, itulah. Seperti mana perkataan Al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan tidak dapat idrak tentang Allah, itulah idrak. Itulah namanya Rab. Kalau kamu tahu semua benda tentang Rab, itu bukan Rab. Kalau kamu boleh idrak tentang perkara itu bukan Rab. Kita menjelaskan tentang Allah seperti mana dia ceritakan tentang dirinya. Syah Waliullah, saya petik dah perkataan Syah Waliullah Dahlawi, buat asalnya tidak ada ungkapan, apa-apa ungkapan yang boleh mengungkap. Maksudnya perkataan itu dengan maknanya secocok tak ada. Kan bahasa ni makhluk. Bahasa ni makhluk. Jadi dalam bahasa, apakah lafaz yang exactly segi lurah boleh menggambarkan? Boleh nak download ke, nak edit ke, boleh. Tapi kalau nak edit tu biar ayat dia tu penuh lah, jangan tergantung pula. Jadi pandailah. Jadi apakah ada perkataan yang exactly boleh menjelaskan secara hakikat sifat Allah? Tak ada. Tak ada. Tak boleh. Maka kata Syah Waliullah Dahlawi menerangkan tentang hikmah sifat-sifat Allah dijelaskan dalam Quran. Tetapi kalau membiarkan hakikat itu, lalu tidak dijelaskan tentang zat Allah kerana tiada lafaz yang exactly sebiji ataupun dengan secara dalalah mutabiqah yang boleh menunjukkan kepada hakikat, menerangkan secara hakikat, maka manusia akan termahrum, akan ternafi daripada benda yang besar, iaitu ma'rifatullah. Mereka tak boleh nak kenal Allah. Jadi maka telah diterangkan juga di dalam Al-Quran dengan perkataan-perkataan yang zahirnya ada musyabah dengan makhluk, tetapi ketika kamu faham perkataan itu, kena faham dengan catatan. Lafaz-lafaz itu, sebab tidak ada lafaz yang sebiji boleh gunakan, maka digunakan lafaz-lafaz yang mana manusia faham, yang mana digunakan dalam kalam Arab, yang sebahagiannya zahirnya ada musyabahah dengan makhluk. Semasa kamu baca ayat ini, kamu kena letak satu kaedah ammah, iaitu tanzih. Sebab itu betulkan akidah, baca Al-Quran. Ada orang dia tak betul akidah lalu dia baca Quran. Quran itu yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Maka kata beliau, walaysa fihi dalalatun ala syaraf. Tidaklah keadaan berada di dalam arah itu menunjukkan kepada mulia. Berada di atas arah yang atas, tiada petunjuk kepada mulia. Orang yang berada di tingkat nombor 10, tingkat 10 contohnya, tidak semestinya bahawasanya dia lebih mulia daripada orang yang tinggal di tingkat nombor 2. Satu poin. Satu hujahnya bahawasanya
keadaan berada di tempat yang lebih atas daripada makhluk. Tidak ada sebarang dalalah kepada kemuliaan. Yang pertama. Yang kedua, kamu ni berhujah pakai logik. Allah Ta'ala ni boleh mana? Boleh kias dengan logik. Okey, tak apa. Nombor dua, punya hujah. Wala tujadu dalalatun syar'iyyatun. Tidak didapati sebarang petunjuk dari segi syarak. Ataupun dalil lah. Dalalah ni boleh dalil. Tidak ada sebarang dalil segi syarak. Dan tidak ada sebarang dalil segi akal. Dua-dua bergabung. Yang menunjukkan bahawasanya tempat yang tinggi lebih mulia daripada tempat yang rendah. Maka mengisbatkan. Oleh kerana itu, tiada masalah pun dalam beriktikad. Maknanya kalau satu orang, dia dalam nak beriktikad, dia tidak ada iktikad jihah, tidak akan mengurangkan kepada ta'zimullah. Tak akan mengurangkan. Tak akan mengurangkan. Kita tak tahu sesuatu itu ada di mana. Sesuatu yang selain apa? Selain Allah lah ceritanya. Tidak mengurangkan tentang kekaguman kita tentang perkara tersebut. Kita tak tahu roh ni apa hakikatnya. Kita tak tahu roh ni apa hakikatnya. Roh ni ada kat kepala ke? Ataupun roh ni ada kat luar tubuh macam remote control ke? Ataupun roh ni ada kat setiap urat-urat kita dan setiap daripada benang-benang jasad kita ke? Kita tak tahu kan? Tapi kesan daripada roh tu kan nampak. Kesan daripada roh melihat ada orang bercakap. Kesan daripada roh melihat berbicara, berlari dan seumpamanya. Maka kesan-kesan roh itu sudah menunjukkan kehebatan roh. Bas, memadai. Begitulah juga Allah memperkenalkan dirinya. Untuk memperkenalkan zatnya, manusia tidak mampu idrak. Tiada ungkapan yang dapat digambarkan. Maka Allah memperkenalkan dirinya antaranya dengan kesan-kesan. Lihat itu, lihat ini, lihat. Itu kan kesan. Kesan daripada sifat Allah. Kesan daripada sifat mencipta. Kesan daripada sifat musawwir. Mengetahui hakikat musawwir tak mungkin. Tetapi memahami musawwir itu secara ijmali dengan melihat kepada atharu al-musawwir. Atharu daripada sifat musawwir. Maka kita dapat, bila kita lihat begitu unik, begitu luar biasa, begitu sempurna, begitu halus bentuk-bentuk ciptaan musawwir ini, maka pasti akan datang rasa ta'zim kepada musawwir, walaupun hakikatnya dengan erti kata hakikat kita tak dapat tahu, tetapi rasa ta'zim musawwir itu kan itu ada. Itulah yang dimaksudkan ta'zim Allah. Semua kesan-kesan sifat ini diterangkan supaya datang ta'zim. Walaupun tidak mengetahui hakikat. Jadi hakikat itu simpan ilmunya pada Allah. Kalau semua tentang Allah kamu tahu, itu bukan Allah. Itu bukan Tuhan. Kan? Yang penting tugas kamu merasa ta'zim kepada Tuhan. Bas. Merasa ta'zim kepada Allah. Dengan sifat-sifatnya, asma'nya. Yang dia telah terangkan. Kamu tak perlu kalut nak tahu hakikatnya, keberadaannya. Kamu tak perlu kalut untuk rasa macam tak sedap lah kalau berakidah tidak beriktikad Allah duduk ke. Tak. Duduk itu semua kalau sama, itu akan buat benda yang boleh ditasawurkan. Kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi zalika. Jadi ketika kita ingin beriman kepada Allah dengan iman yang tinggi, yang fauqal idrak, barulah Allah. Maka mengisbatkan arah mengisbatkan arah tinggi, arah di atas, hanya saja tahakkum, memandai, wattiba'ul hawa,
dan mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu. Ini terakhir. Terakhir insya-Allah dah nak dekat pukul 9 pula. Sepatutnya 8.30 je. Ini yang terakhir saya nak baca kalam Imam Al-Juwaini. Boleh sambung lagi ni sikit lagi. Siapa yang ada kerja dia boleh tengok nantilah rakaman. Okey. ولهذا ذكر الإمام الجويني رحمه الله تعالى جملة عامة هي قاعدة في هذا الباب كل صفة في المخلوقات دل ثبوتها على مخصص يؤثرها ويريدها ولا يعقل ثبوتها دون ذلك فهي مستحيلة على الإله فإنها لو ثبتت له لدلت على افتقاره إلى مخصص دلالتها في حق الحادث المخلوق. Dan oleh kerana itu telah menyebut oleh Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala suatu ayat yang umum, satu jumlah yang umum, suatu ayat lah, ayat yang umum yang ia merupakan kaedah di dalam bab ini. Apa kata Al-Imam Al-Juwaini? Al-Imam Al-Juwaini, setiap sifat pada makhluk yang sabitnya sifat itu menunjukkan wujudnya mukhassis, wujudnya yang menentukan, dan penentu itu memberi kesan kepadanya dan menginginkannya. Sekali lagi, setiap sifat yang berada pada makhluk ataupun setiap sifat yang ada pada makhluk yang menunjukkan kewujudannya menunjukkan adanya mukhassis, adanya yang menentukan, adanya penentu ataupun adanya mukhassis yang memberi kesan kepada sifat tersebut dan menginginkannya. Maksudnya mana-mana sifat yang ada pada makhluk, yang mana sifat yang ada pada makhluk itu menunjukkan sifat itu dia bukan ada saja-saja. Ada satu lagi benda lain yang mana yang tetapkan. Contohnya tangan kan. Tangan kita ada 5 jari. Tangan kita ni ada 5 jari. Jadi sifat ada 5 ni, bukan 6, bukan 4, bukan 3. Menunjukkan ada yang telah memuathirkan, mengkesankan. Dialah yang mengkesankan sehingga benda tu jadi 5. Dia yang nak 5. Menunjukkan ada mukhassis. Itu maksud dia. La yu'qalu, dan tidak logik. Tidak boleh difikirkan secara logik. Sabitnya sifat tersebut tanpa yang demikian itu. Sebab itu orang Islam, orang yang mana dia punya akal dia normal, dia tak boleh berfikir secara logik. Begitu unik dan halusnya ciptaan untuk benda itu jadi sendiri. Benda yang begitu unik, dia bukan jadi sembrono. Alam yang luas ini, dia punya pecahannya, warnanya, bentuknya, isinya, sifatnya, semua ciri-ciri yang ada pada makhluk ni, akal yang salim akan kata tak mungkin benda itu tiada pentadbir di belakang tu yang memberi kesan, yang tentukan. Yang ini putih, yang ini hitam, yang ini bulat, yang ini petak, yang ini halus, yang ini. Tak tahulah, banyak sangat. Maka fahiyah, semua sifat-sifat seperti itu adalah mustahil ada pada zat Allah. Ini Imam Juwaini hafal kaedah ini. Semua sifat yang ada pada makhluk yang kewujudannya menunjukkan kepada adanya mukhassis yang memberi kesan kepada sifat tersebut dan mengkehendakinya, dan tidak dapat difahami dengan logik sabitnya ia tanpa mukhassis tersebut,
maka sifat itu mustahil bagi zat Allah. Kenapa mustahil? Fa innaha, kita habis pukul 9 insya-Allah. Walaupun ayat tergantung, kita akan habis pukul 9. Fa innaha insya-Allah. Lagi 7 minit. Fa innaha law thabatat, kerana kalaulah sifat itu sabit ia bagi Allah. Kenapa ni? Kenapa kalau sifat itu sabit bagi Allah ni jadi macam mana ni? Ini kita belajar dalam qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maka sesungguhnya sifat itu kalaulah sabit ia bagi Allah Ta'ala, pasti sifat itu menunjukkan perlunya Allah kepada mukhassis, kepada pencipta, kepada penentu. Seperti mana, dalalatah tu maf'ul mutlak. Seperti mana sifat itu menunjukkan kepada perkara tersebut pada makhluk yang baharu. Seperti mana pada makhluk yang baru, bila ada sifat-sifat tersebut menunjukkan ada mudabbir di belakangnya, ada penentu, ada pencipta, ada kehendak. Maka begitulah pada zat Allah. Maka kalaulah begitu, maka menunjukkan adanya mukhassis, adanya pencipta, kemudian adanya pencipta sebelum itu, adanya pencipta sebelum itu, maka lazim daripadanya tasalsul. Lazim daripadanya tasalsul. Dan tasalsul ini adalah muhal, adalah sesuatu perkara yang mustahil. Habis, titik, intaha. Perkataan Al-Imamul Juwaini. Lagi 5 minit. Wa hadha kalamun fi ghayati diqqati wal azamah. ومعناه أننا إذا عرفنا ثبوت الصفات ما في الموجودات المحسوسة كالحركة والمحدودية مثلا، ونظرنا في نفس مفهوم الحركة، ثم دلتنا البراهين القطعية على أن الحركة لا بد أن تكون حادثة ويستحيل أن تكون قديمة، فإننا نعرف أن ما يتصف بالحركة من المحسوسات يجب أن يكون حادثا كذلك لاستحالة وجود الشيء من غير صفته، فتكون الصفة التي هي الحركة قد دلتنا على الحدوث المتحرك. Nanti tasalsul tu waktu lain lah, insyaAllah. Sebab kita guna hujah tasalsul ini mustahil kan, tapi golongan musyabbihah ini akan cuba isbatkan tak, tasalsul ini bukan benda yang mustahil. Tasalsul bila nihayah ini bukan benda yang mustahil. Untuk mengisbatkan qadim selain daripada Allah, yang dipanggil qidamun naw'i. Masyhurlah itu pandangan Ibn Taymiyah yang mensabitkan qidamun naw'i. Kalau nak tahu pembahasan panjang, memang Dr. Said Faudah lah membahaskan tentang kebatilan akidah qidamun naw'i yang masyhur lah, beretiqad dengannya oleh Ibn Taymiyah. Okey. Wahadha, ini ulasan daripada Syekh. Ini merupakan perkataan yang begitu halus dan agung, begitu halus dan agung, mendalam dan agung. Maknanya, makna perkataan ini bahawasanya apabila kita mengetahui sabitnya apa-apa sifat pada makhluk yang dapat dilihat, seperti bergerak dan berarah ataupun berarah dan berbatas, contohnya, dan kita memerhatikan maksud daripada perkataan bergerak itu sendiri. Sebab itu kalau orang belajar ilmu kalam, kita bahas semua. Apakah definisi jisim? Jisim tu apa? Bergerak tu apa takrif dia? Ruang itu apa takrif dia? Maka orang mengata, apa ni cerita ilmu kalam ni?
Dia sepatutnya zaman moden ni orang dah tak petikai dah ilmu kalam ni. Sebab dia menunjukkan suatu ilmu yang tinggi. Dia ilmu kalam ni asas kepada sains, logik, kan? Orang mendewakan ilmu sains, kan? Kerana membicarakan hakikat sesuatu. Dalam fizik semua bahas. Apakah maksud bergerak, kan? Apa maksud molekul? Ulama kita bahas lama jisim, jauhar, hayulah. Memanglah berasal Yunani, tapi kita gunakanlah untuk Islam. Itu saja. Gunakan fizik, belajar fizik guna untuk Islam, matematik guna untuk Islam, algebra gunakan untuk Islam. Mana ada suatu ilmu, ilmu hakikat lah, kalau ilmu sihir tu, ilmu akli, dia tidak batil pada dia itu sendiri, tetapi bagaimana ia diaplikasikan, digunakan. Maka dibahaskan tu semua. Ruang itu tarifnya apa, tempat tarifnya apa, bergerak tarifnya apa, tidak bergerak tarifnya apa. Perlu faham dengan molek. Zaman sekarang ni sepatutnya tak ada petikai. Dia menunjukkan intelek. Ulama intelek. Ulama kita sangat intelek. Dan perkara ini zaman sekarang ni lagilah berhadapan dengan saintis. Saintis yang etis, kan. Jadi kita berhujah dengan akal juga. Kita pun ada kemampuan berhujah dengan hakikat bergerak. Bergerak itu apa? Jisim itu apa? Molekul itu apa? Jauhar itu apa? Jadi itu dah sebut lama dah dalam ilmu kalam. Cuma mungkin dalam konteks semasa dibaharukan dari segi istilah dia, kan? Ciri dia, benda itu iktiraf. Iktiraf sebagai suatu perbahasan tentang hakikat. Orang sains, kan? Fizik tentang suara. Suara itu apa? Hakikat suara itu apa? Dah dibahaskan. Suara ni apa? Gelombang. Gelombang yang mana dikeluarkan oleh paru-paru, lafaz suara. Macam mendengar tu bagaimana? Mendengar, manusia mendengar bagaimana? Bagaimana konsep mendengar itu berlaku pada manusia? Merakam pula. Alat rakaman pun mendengar juga. Tapi mendengarnya hakikatnya macam mana? Dan pelbagai lah. Jadi itu menunjukkan kehalusan. Dan dia berguna untuk zaman sekarang lagilah. Berguna ilmu kalam ni sepatutnya. Zaman orang iman lemah. Jadi kalau kita nak berhujang yang etis, kita pergi bawa Quran dan hadis, manalah dia terima? Dia memang tak terima Quran dan hadis. Sebab itu orang belajar ilmu kalam, memahami. Kita pun ada dalam ilmu kalam. Ada yang dipanggil bahagian dipanggil sam'iyah. Sam'iyah ini perkara-perkara yang tak boleh sabit dengan akal. Contohnya tentang syurga. Bagaimana syurga, apa isi dalam syurga, benda dalam kubur, apa benda yang nak ditanya, itu sam'iyah. Ada bahagian sam'iyah. Sam'iyah ni maksudnya sabit pada Quran dan hadis. Tak boleh sabit, tetapi cuba faham daripada segi logik berhujah. Okey, orang yang nak terima apa yang Nabi cakap, dia kena terima apa dulu? Dia kena terima Nabi itu Nabi. Dia kena terima Nabi itu Nabi. Barulah dia boleh terima apa yang Nabi cakap. Yang sam'iyah itu, yang nakli itu. Yang nakli baru dia boleh terima. Sebab itu dalam ilmu kalam telah sebut nubuwah ini disabitkan dengan dalil akli. Kalau tak, dia jadi daur. Dia jadi daur. Dia jadi daur. Dia jadi pusing. Hujah itu dia jadi pusing. Sebab itu, contohnya kan, apakah dalil bahawasanya itu perkara itu adalah, apakah dalil bahawasanya Allah itu maha melihat? Dalilnya ada dalam Quran. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Al-Quran tu siapa bawa? Rasul bawa. Jadi apa lazim daripada penghujaannya? Lazimnya kita kena buktikan kebenaran Rasul. Apakah dalil kebenaran Rasul? Dalil kebenaran Rasul sebab Quran kata dia Rasul. Nampak tak? Boleh fikir tak dia punya cara penghujahan yang berputar itu, daur. Mana boleh berputar dengan hujah daur.
Kan? Dalil bahawasanya isi Quran itu benar sebab Rasul ini, sebab Rasulullah yang cakap. Apa dalil bahawasanya Rasulullah ini benar? Dalilnya sebab Quran kata dia benar. Apa dalil Quran itu benar? Sebab Rasulullah benar. Itu kan pusing. Berpusing. Dia tak, hujah tu tak mati. Jadi untuk matikan hujah, dia ada satu lagi dalil luar. Sebab itu ada mukjizat. Betul tak? Kenapa ada mukjizat? Mukjizat ni untuk orang Islam ke untuk orang kafir? Atau untuk orang yang syak? Untuk orang yang syak. Sebab itu ilmu kalam ditubuhkan, digubalkan, dibuat secara bersilibus untuk perkara ini. Memang peranan dia untuk menolak syubhat. Yang syubhat itu lagi ketara zaman ini. Anak muda kita terjebak dengan pelbagai pemikiran songsang. Mereka itu sendiri tak percaya Quran. Maka mereka percaya dengan logik. Maka untuk tarik mereka perlu ada kefahaman tentang perkara ini. Itu dipanggil mutakallimin. Bertugas dan bertindak untuk apa? Mempertahankan akidah. Ini kubu mempertahankan akidah. Yang mana dalam sejarahnya apabila ahlul hadis ini, dia sama dalam fiqh pun sama. Ahlul hadis, ahlul ra'i. Bila ahlul ra'i ini tak boleh nak jawab, mereka orang nakal. Bila berdebat dengan mazhab Imam Abu Hanifah, tak boleh nak jawab. Sebab tak ada kemampuan hujah. Maka Al-Imam Syafi'i telah bangkit sehingga dia digelar Nasirul Hadis. Kerana beliau juga mempunyai kekuatan hujah ra'yi, dalam masa yang sama kekuatan hujah naqli. Gabungan itu mengeluarkan sesuatu yang sangat mantap dalam fiqh. Sama. Al-Hadis berdepan masalah. Bila nak berhujah dengan orang yang menggunakan kias. Dan kias itu mu'tabar. Dia tak tahu. Dia ada yang dia hafal teks tanpa boleh nampak lagi sisi-sisi yang lain. Samalah juga ketika berdepan dengan golongan-golongan yang bermazhab dengan akal, menggunakan mustalahat, kita guna. Kan? Tapi ahlul hadis buntu. Tak boleh nak menjawab. Sehingga ada yang jadi Mu'tazilah. Kan? Jadi Mu'tazilah tak boleh nak menjawab Mu'tazilah. Tak boleh nak jawab Mu'tazilah. Maka bangkitlah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari meluruskan keadaan. Dengan ilmu kalam yang beliau miliki, maka telah berkhidmat kepada agama Islam, kubu mempertahankan. Dan dia masih bersifat relevan sampai hari ini. Hari ini lagi relevan sebenarnya. Hari yang orang bertuhankan rationalism. Hari zaman yang orang berada dalam arus rationalism. Sains ni adalah sebenarnya asasnya adalah logik. Logik itu adalah asas Mu'tazilah, kan? Sebab itu orang sains mungkin lagi mudah nak faham Mu'tazilah. Bagi dia logik. Mu'tazilah ni lagi logik. Jadi kami pakai logik lah. Maka kita bukan logik, full logik. Diimbangi dengan nakal, tetapi ada disiplinnya. Maka hindari ta'asub, lazimi insaf, tarik nafas, banyakkan selawat dan banyak tasbih. Moga Allah buka petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung syarahan kepada perkataan Al-Imam Al-Juwaini yang baru masuk ke yang dah lama masuk, boleh share. Sebelum kita tamatkan ni, share dulu. Kan? Share tu maksudnya kita sebarkan dengan niat dakwah dan kita mempelajari dengan hati yang ikhlas. Pertama, untuk menghilangkan kejahilan kepada diri sendiri dan untuk menyampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini baru satu bahagian ni. Tapi oleh kerana bahagian ni paling banyak konfliknya, maka kita utamakan baca ni dulu. Banyak lagi perkaranya, banyak lagi dia punya alam dia. Tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit.
Kalau semua budak baru kecil lagi nak sumbat semua, mati dia. Walaupun bagi KFC, bagi bubur dulu, bagi Cerelac dulu. Tetapi yang penting dibuat dengan sistem, biar dia besar sedikit demi sedikit, tapi mantap. Jadi kita elakkan menghabiskan masa dengan lakap-lakap dan istilah, tapi dalam masa yang sama tidak membuat sesuatu orang langkah untuk peningkatan. Selalu kita nasihatkan, kita walaupun dah habis belajar satu tahap, dia tak ada istilah habis belajar. Bahkan habis belajar adalah permulaan bagi belajar. Kerana kita telah memperoleh alat sebenarnya. Sangat cantik. Waktu zaman habis belajar ni waktu yang sedap untuk belajar. Sebab kita sebenarnya satu dah matang. Dulu waktu belajar suka tidur. Kan? Belajar pun endah tak endah, kena paksa kalau boleh nak cuti je memanjang. Biasa, semua orang ada pengalaman seperti itu. Tahap kematangan tu kan dah kurang. Bukan dah kurang, belum ada. Kemudian waktu kita belajar di muda, waktu itu tiada tanggungjawab. Kita tak faham pun apa sebenarnya tanggungjawab. Sekarang ni bila kita dah habis belajar, kita dah kena ajar orang lain, ada anak murid, mengajar orang kampung, kita sendiri boleh faham. Oh, begitu besar sebenarnya tanggungjawab. Waktu kita nak mengajar, kalau orang tu memang ada sifat tanggungjawab, dia akan usaha. Dia akan mutalaah. Kerana tanggungjawab ni besar, dia orang kampung ni. Kalau waktu dia muzakarah dulu masa kat madrasah, dia bolehlah kelentong kawan dia, syarah itu, syarah ini, mungkin lah. Bukan semua orang kelentong, tapi ada orang dia kelentong je kawan dia apa maksud syarahan. Tapi bila dalam tempoh masa yang dewasa ini, maka kita dah ada satu rasa tanggungjawab. Betul tak? Tanggungjawab. Ini nak raja orang pula. Kang sesat pula orang. Aku jadi tukang menyampaikan kesesatan. Maka ada satu rasa tanggungjawab. Rasa itu sepatutnya masa belajar dah ada. Tapi bukan semua orang ada. Itu hakikat. Kita kan duduk madrasah, belajar, kita tahulah. Kan? Tetapi bila kesedaran itu wujud, gunakan, manipulasikan kesedaran tersebut untuk kita upgrade. Satu cara kita nak belajar, kalau kita nak pergi sambung belajar, mungkin ialah kita dah beristeri, ada anak, kemudian mungkin ada komitmen. Dari segi itu mungkin sukar. Tapi sebenarnya jalan untuk belajar itu masih ada. Jadi saya baca ni pun muzakarah. Kita muzakarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Kita muzakarah. Jadi upgrade. Setiap guru-guru di madrasah, maka perlu ada fikir untuk upgrade. Perlu, kan? Perlu. Dia kaedah kita nak mengajar ni, apa yang kita tahu lebih daripada apa yang dalam kitab. Maknanya perlu ada rujukan tambahan. Perlu ada rujukan tambahan. Dan niat kita adalah untuk menyampaikan agama. Maka barulah layak ulama itu disebut sebagai benteng kepada agama. Jadi benteng itu biar kukuh. Benteng itu biar kukuh. Biar kukuh, biar jelas, biar mantap. Kalau memang sebenarnya kita ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ada jalan. Ada jalan. Memanglah kalau belajar ni sepatutnya bukan secara live, secara orang kata bluetooth. Tapi zaman sekarang ni semuanya darurat. Semuanya darurat. Kalau mufti pun mufti darurah, ulama pun ulama darurah. Jadi belajar pun darurah, daripada tak ada langsung biarlah ada. Memang betul secara talaqi. Tetapi kush-kush pun, kok mana pun, walaupun secara live, tetap ada faedah, kan? Macam mana pun, memang kita tak nafikan. Tetapi kalau kita duk tahan talaqi dalam keadaan ialah kekangan yang pelbagai, paling kurang ada juga, khususnya orang yang memang memang dah belajar. Dia beza. Dia ada beza antara orang yang belum pernah belajar lalu dia tengok YouTube.
dengan orang yang dah belajar. Jadi kalau kita yang memang dah belajar satu tahap, dah ada asas, sebenarnya kita boleh belajar dengan cara tengok pengajian-pengajian ulama seluruh dunia yang muktabar yang ada di YouTube. Boleh. Dia sama, dia tak ada beza dengan baca kitab. Contohnya kita baca kitab yang kita belum pernah baca sebelum ni, tak pernah belajar pun. Tak ada beza dengan kita tengok syarahan di dalam YouTube, tak ada beza. Syarat dia sama je. Nak baca kitab yang belum pernah dipelajari, ada tak khalfiyah ilmu. Itu yang penting. Kalau ada, insya-Allah selamat. Tinggal lagi kita pilih kitab yang betul, kita pilih asatizah yang betul. Bas. Jadi sekarang ni berbagai lambakan. Ada pelbagai lambakan. Kita pilih, kita ambil masa, kita betulkan niat. Mana pun pasti ada manfaat. Bagaimanapun pasti ada manfaat yang kita akan beri. Jadi saya pun dapat manfaat. Kita pun tak pernah belajar pun kitab ini. Tak pernah belajar pun kitab ini. Tapi kita bincangkan, kita muzakarakan, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Idah. Jadi idah hari ini saya idah ni ikut ilham daripada Allah Taala. Adham, itu Muhammad Adham, cuti lama Adham. Kelas 6 Muhammad Adham. Seronok duduk rumah, cuti. Tapi lama-lama pun bosan juga, tetap merindui madrasah. Itulah hakikatnya. Tetap merindui berawal. Kalau baguslah cuti dah 3 bulan. Seronok kan cuti 3 bulan. Tapi lama-lama baru kita faham apakah nilainya berada di madrasah waktu muda, yang benda ni tak akan berulang. Orang yang memang kalau waktu dia belajar dia tak sungguh-sungguh, dia akan menyesal. Dia cakap ke, dia tak cakap ke, dia akan ada satu sudut kekesalan. Dia ada satu kekesalan di sudut hati dia, di ruang kosong dalam hati dia. Oh, kenapalah. Adakah tak boleh di cover? Masih ada ruang, masih boleh diulang, insya-Allah. Tapi syaratnya mesti kena ada azam. Mesti kena kehendak, mesti ada talab, dan mesti ada azam. Kalau itu tak ada, tak boleh nak tolong. Okey? Kita tak boleh nak tolong. Tapi kalau memang ada azam, memang ada niat, Allah akan tolong. Allah bantu, dan Allah akan luruskan ataupun lorongkan Allah akan lorongkan kepada jalan yang lebih baik. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Jadi kelas idah ni saya buat ni sebenarnya mengikut ilham. Bila ilham tu datang, ilham tu maksudnya rasa nak buat, kita buat. Tapi insya-Allah saya fikir hari ni hari apa, Sabtu, idah ni satu muka surat lagi. Idah ni satu muka surat. Tapi kita akan baca lagi mukaddimah tu sikit. Allahumma salli alaihi. Cadang pukul berapa idah? Cadang pukul berapa? Pukul berapa idah? Cuba siang lah bagi jalan. Malam saya ada meeting. Ada jumpa orang. Ustaz Izzuddin, Masya Allah, sekelas daurah dari Kumang Bujuk ke Seri Petaling. Fendi, adik ipar. Fendi tu adik ipar. Lepas asar, lagi waktu lain, malam tak ada kesempatan. Lepas asar, sebab kalau saya buat 3.30 okey tak?
3,5. Tiga suku. Dia satu muka surat lagi, idah. Dan kita akan baca petikan daripada Imam Baihaqi. Jam apa tu? Jam 5 lepas asar. Boy, sebelum subuh. Okeylah, kita buat pukul 3:30 insya-Allah. InsyaAllah 3:30. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah hanya senya tempat pergantungan. Dialah yang dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu, tiada seorang pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.